Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dah lama dah kita cuti kan? Rasanya berbulan juga cuti nak masuk bab 1 tingkatan 4. Dan akhirnya saya telah berjaya menyiapkan tingkatan 4 bab 1 dan dalam tajuk tingkatan 4 bab 1 tajuknya fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jom kita tengok apa yang ada dalam tajuk ni pada bahagian yang pertama. Dalam ungkapan kuadratik, dalam satu pemboleh ubah, ungkapan dia selalunya bentuk macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan keadaan yang mana A, B, C yang kat belah depan-depan ni ialah pemalar. Ada nilai. Yang mana A ni tidak boleh menjadi kosong dan X ialah pemboleh ubahnya. Dan kuasa tertinggi bagi ungkapan kuadratik yang kita nak belajar mestilah 2. Tak boleh 3, tak boleh 4. Kalau dia 1 pun tidak boleh kerana 1 bukan ungkapan kuadratik. Dia jadi persamaan linear pula. Dia jadi garis lurus. Persamaan garis lurus. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jadi kita bagi ciri-ciri lah dekat sini ya. Dengan pertama ada ungkapan yang pertama iaitu 5x 6x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Jadi kita nak check lah, adakah ungkapan ini ungkapan kuadratik atau bukan? Jom kita tengok ciri-ciri yang ditulis kat atas ni. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Adakah kuasa tertinggi bagi persamaan ini 2? Saya alihkan ni. Takut rosak. Jadi dalam ungkapan yang pertama ni, kuasa tertinggi pemboleh ubah, ya betul ada nilai 2. Kita ada 2, ada yang tak ada nilai langsung dan ada 5. Jadi ya, kuasa tertinggi pemboleh ubah bagi ungkapan yang pertama ni ialah 2. Betul? Mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Ya betul, dia ada satu pemboleh ubah sahaja. Dia ada X sahaja, dia tak ada X, Y, A, B ke apa. Dia ada satu jenis sahaja. Kalau X, X lah. Kalau Y, Y lah ya. Mempunyai satu pemboleh ubah sahaja, betul. Kuasa pemboleh ubah integer adalah positif. Kuasa dia adalah nilai positif, bukan negatif. Ya betul. Maka adakah ini ungkapan kuadratik? Ya, ungkapan kuadratik. Jom kita tengok contoh soalan yang kedua. 7y kuasa 2 tambah 2x negatif 1. Adakah kuasa tertinggi? Tersasul-sasul. Adakah kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2? Ya, ada nombor 2 kat situ. Ya. Mempunyai satu saja pemboleh ubah? Tak, dia ada X, dia ada Y, dia ada 2 pemboleh ubah. Maka dah salah dah. Kuasa pemboleh ubah integer positif? Tak, dia ada positif, dia ada negatif juga. Salah. Maka disebabkan tidak mempunyai ketiga-tiga ciri ini, maka ungkapan ini bukan ungkapan kuadratik. Saya tulis bukan. Boleh? Ada banyak lagi jenis. Contoh lain, contoh tambahan. Adakah ungkapan ini ungkapan kuadratik? Kita tengok dia punya nilai X kuasa 3 tambah 2X tambah 5. Kuasa tertinggi dia adalah 2? Tak, dia ada 3. Maka bukan. Satu pemboleh ubah sahaja? Ya, ada satu pemboleh ubah saja. Kuasa pemboleh ubah integer positif? Betul, ya. Tapi disebabkan dia tidak memenuhi ciri-ciri yang di atas ini, maka ungkapan ini bukan ungkapan kuadratik. Okay. Kalau kita pergi dalam bentuk pecahan pula. Contoh soalan ni lah. Tambahan. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2? Betul. 2 nampak? 2, betul. Mempunyai satu pemboleh ubah sahaja? Betul, ada X semua. Kuasa pemboleh ubah integer positif? Nampak macam positif kan?
sebenarnya bukan positif. Kenapa? X ini sebenarnya nilai dia adalah nilai negatif. Kalau kita belajar tajuk indeks, waktu kita belajar tingkatan 3 bab 1, yang bahagian ni, kalau kamu ingatlah, 1 per X sebenarnya, kalau kita naikkan X ke atas, dia jadi X negatif 1. Maka adakah kuasa pemboleh ubah integer positif? Tidak. Kerana dia ada nilai negatif. Maka jawapannya tidaklah. Jadi of course lah. Yang kat sini, yang ketiga ni, ungkapannya bukan ungkapan kuadratik. Boleh? Jom kita tengok nilai A, B, C pada ungkapan kuadratik. Baiklah, jom kita tengok nilai A, B, C dalam setiap ungkapan kuadratik. Tadi kita dah belajar ciri-ciri ungkapan kuadratik yang mana ada 3 ciri yang kita ketengahkan untuk pastikan dia tu ungkapan kuadratik atau tidak. Sekarang daripada ungkapan kuadratik kita nak kenal A itu apa, B itu apa, C itu apa nilainya. Jadi sini yang pertama dia beri 4x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Jadi nilai A kamu adalah apa? Yang pertama ni lah. Nilai A ni mesti sifat dia duduk di sebelah nilai X kuasa 2. Mesti. Jadi nilainya 4. Bukan 4X kuasa 2. 4. Ambil nombor saja. Nombor yang saya bulat tu saja. Kemudian B kamu ni positif 2. Nilai B mesti duduk sebelah tanda X. Right? Yang last kali C kamu yang tak ada X dekat sebelah dia iaitu negatif 3. Bukan 3 tapi negatif 3. Tak cukup kan satu contoh? Jom kita cuba lagi tengok contoh yang seterusnya. So kita ambil negatif X kuasa 2 tolak 2X tambah 9. Jadi kita check dulu A kita. A kita apa? A kita mesti sebelah X kuasa 2 kan? Tapi sebelah X kuasa 2 ni tak ada nilai. Kalau tak ada nilai macam ni, maksudnya dia adalah negatif. Negatif apa? 1. Negatif 1. Kerana memang sifatnya kalau dalam bentuk algebra ni, sifatnya kalau 1 kita tak perlu tulis. Jadi kat depan ni sebenarnya ada 1. Tapi dia letak negatif saja, maksudnya negatif 1 A kamu. B kamu mesti duduk kat sebelah X. Dia dapat bukan 2 negatif 2. C kamu 9. Okay? Boleh? Okay, kita tengok lagi contoh saya bagi. X kuasa 2 tambah 3X. Jom kita tengok A kamu apa. A kamu adalah yang duduk sebelah kuasa 2 ni. Apa? Tak ada nilai kan? Maksudnya 1. B kamu yang duduk sebelah X ni iaitu 3. C kamu tak ada pun tulis. Semua ni ada C kan? Ini tak ada. Jadi C kamu kosong. Okey, kalau terbalikkan sikit lah. Saya terbalikkan sikit. Kita dapat persamaan 7 tolak 3X kuasa 2. Kita nak kenal A, B, C. A kamu apa? A kamu mesti duduk dekat X kuasa 2 ni. Ingat, mesti duduk dekat X kuasa 2. Negatif 3. Walaupun kedudukan dia bukan di hadapan macam yang sebelum-sebelumnya soalan kan. Dia duduk di belakang. Dia boleh diterbalik-terbalikkan persamaan tersebut. Yang penting dia mesti duduk sebelah X kuasa 2. A kamu negatif 3. Bukan negatif 3X kuasa 2. Ni nombor dia kat depan ni yang kita ambil. B. Ada nilai B tak? Tak ada nilai B sebab tak ada X langsung dalam ni. Kita ada X kuasa 2, itu A. B tak ada. Tak ada nilai X tu. Kosong. C. C kamu ni lah 7 ni. Kita tulis positif 7 ni. 7 je lah. Boleh? So, saya bagi contoh tambahan. Daripada satu soalan, saya bagi tambahan. Mudah-mudahan boleh nampak lah. Apakah nilai A, nilai B, nilai C. Kena tahu, kena mahir, kena kenal. Sebab kita banyak nak guna untuk cari punca-punca, untuk lakar graf pada akhir-akhir bab nanti. Dalam helaian seterusnya, kita akan belajar mengenal bentuk graf, titik minimum atau titik maksimum dan juga persamaan paksi simetri. Jadi soalan di sini dia tulis lengkapkan jadual di bawah.
Dia beri fungsi kuadratik. Tadi kita belajar ungkapan kuadratik kan? Ungkapan kuadratik yang tadi kita belajar ni semua ni. Dalam bentuk ungkapan kuadratik. Tapi dalam fungsi kuadratik ditulis fx kat depan dia macam ni. Lepas tu sama dengan dia tulis persamaan kuadratik. Ini kita panggil dia fungsi kuadratik. Dari satu fungsi kuadratik ini kita boleh dapat nilai yang mana nilai A ini memberitahu kita bentuk graf. Graf senyum ke graf sedih. Sebab kuadratik ni sifat graf dia adalah graf U-shape ataupun N-shape ni. Senyum atau sedih. Dan daripada bentuk graf kita boleh tahu titik minimum atau maksimum ke pada graf tersebut. Dan last kali kita juga boleh tahu persamaan simetri. Garis simetri pada graf tersebut berdasarkan formula yang tertera ni. Nanti saya cerita sekejap lagi. Jom kita tengok dulu fungsi kuadratik menggunakan ungkapan yang contoh diberi ini. Fx kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Kita nak tengok A. A dia apa? Ni A. Sebelah x kuasa 2 ni adalah A kamu lah. Apa nilai A kamu? 4. 4 ni nilai positif ke negatif? Nilai positif. Mana saya tahu? Yelah, dia kan tak tulis tanda negatif. Kalau dia tulis tanda negatif, dia adalah nilai negatif lah. Yang ni kan positif kan. Okay. Kalau positif, maksudnya bentuk graf dia smile. Senyum. Disebabkan dia duduk dekat bawah. Titik dia di bawah sini kita panggil dia titik minimum. Okay. Jom kita cek. Okay. Daripada graf yang diberi tadi senyum kan. Dia pun ada titik minimum kan. Kita nak cari dia punya paksi simetri. Paksi simetri tu apa? Bila kita potong tengah-tengah ni, apakah dia punya nilai paksi tersebut? Jadi kita guna aplikasi formula negatif B per 2A. Itu formula dia lah yang kamu kena ingat. Jom kita senaraikan dulu. A kamu apa? A kamu 4. B kamu apa? 3. C kamu apa? Negatif 1. Okay, kita masuk dalam formula ni. Negatif B kita apa? 3 per 2. A kamu apa? 4. Jadi dapatnya berapa? Negatif 3 per 8. Jadi negatif 3 per 8 ni adalah kamu punya paksi simetri. Jadi X kat sini sama juga negatif 3 per 8. Ni nilai X lah kamu. Ni cara nak kira bagi mendapatkan persamaan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik. Boleh? Okay, ini bentuk graf, nilai graf yang kamu dapat daripada fungsi kuadratik yang persamaannya begini. Saya bagi lagi satu contoh persamaan. So, contohnya saya letak kat sini Fx negatif 3, sama dengan tertinggal lah. Sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 5. Okay, nilai A kamu apa? Yang duduk sebelah kuasa 2 tu negatif 3. Yang ni nilai apa? Nama pun negatif. Mestilah nilainya negatif. Kalau negatif, graf dia graf sedih. Ni graf sedih. Graf sedih ni kalau nak tahu titik minimum ke maksimum, kita tengok ke atas. Graf sedih ni duduk belah atas. Jadi dia adalah titik maksimum. Kalau kita nak kira persamaan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik yang ini. Okay, graf dia kan sebenarnya sedih kan. Paksi simetri ni yang potong tengah-tengah ni. Kita nak tahu X ini sama dengan berapa. Kita apply lah formula X sama dengan negatif B per 2A. Tapi sebelum tu kita cari dululah nilai dia apa. Nilai A dari persamaan tu dapat negatif 3. B sama dengan, dekat sini. Kat sini dapat apa B dia? Dapat 2. C kamu dapat negatif 3. Saya keluarkan supaya, negatif 3. Ya Allah, dapat 5. Dapat apa? 5. Okay. Sebab persamaan dia negatif 3x kuasa 2
tambah 2X tambah 5. Dari sini baru masukkan formulanya. X sama dengan negatif B per 2A. Saya tulis tadi negatif dia. B kamu berapa? 2. 2A kamu apa? Negatif 3. So, dapat negatif 2 per negatif 6. Dapat jawapan dia 1 per 3. Jadi paksi simetri kamu dapat berapa? 1 per 3. Macam tu. Itu cara kita nak cari paksi simetri. Maksudnya kena kenal A, B, C kamu dululah. Daripada persamaan tu dah masukkan. Jangan terlupa simbol negatif dekat depan persamaan tu. Nanti kalau tertinggal dia nanti kamu punya nilai dia tu akan berbeza pada paksi simetri tu nanti. Baiklah, saya rasa saya stop kat sini dulu. Nanti masuk dalam bahagian yang kedua. Kita belajar apa hari ni? Kita belajar ciri-ciri ungkapan kuadratik. Ada 3 tadi saya sentuh. Kalau salah satu ciri tu tak ada, maka dia bukan ungkapan kuadratik lah. Kedua, saya ajar mengenal nilai A, B, C daripada ungkapan yang diberi. Sebab apa penting? Sebab kita nak lukis, nak lakar graf, nak cari nilai semua pada nilai tersebut. Jadi kena kenal mana satu A, mana satu B, mana satu C. Dan last sekali sekarang saya dah ajar kamu daripada nilai A ni, kamu kenal bentuk graf, kamu tahu titik minimum ke maksimum. Jadi minimum ni khas untuk graf sedih. Maksimum, minta maaf. Yang minimum ni khas untuk graf senyum. Yang maksimum ni khas untuk graf sedih. Dan juga cara nak cari paksi simetri menggunakan formula negatif B per 2A daripada fungsi kuadratik yang telah diberikan. Okay? Alright, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Salah silap, minta maaf. Nantikan video yang seterusnya. Kita ada banyak lagi cerita pasal bab ni. Okay? Kalau tak faham, boleh rewind balik tengok video ni bagi faham. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.